أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وشكر لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Jadi setelah lama bercuti sebelum Ramadan, dan rasa tak terlambat jugalah nak mengucap selamat hari raya. Lewat pun tak apalah. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat oleh Allah, dipanjangkan umur untuk bertemu Ramadan yang akan datang insya-Allah. Jadi seperti biasa kuliah kita hikam akan disambung lagi pada malam ini. Kalam hikmat yang terakhir yang kita jelaskan hari itu yang ke-79. Tapi walau bagaimanapun saya ingin tarik ke belakang sikit untuk lihat sambungan kaitan antara kalam-kalam hikmat yang akan dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta. Dalam kalam hikmat yang sebelum itu, iaitu kalam hikmat yang ke-78, Syekh Ibn Atta telah membahagikan manusia kepada dua golongan, yakni dua golongan manusia yang menumpukan perhatian kepada ibadah. Jadi pembahagian yang dibuat oleh Syekh Ibn Atta, pembahagian dalam kalangan orang-orang yang tekun berkhidmah dan berbakti kepada Allah. Mereka ini dibahagikan oleh Syekh Ibn Atta kepada dua golongan. Jadi pembahagian Syekh Ibn Atta ini bukanlah pembahagian manusia secara keseluruhan. Kalau nak dibahagikan manusia, mungkin lebih banyak lagi lah kumpulan-kumpulan manusia yang beriman, yang tidak beriman. Yang beriman ini pula ada yang ikhlas, ada yang tidak, ada yang tekun, ada yang tidak. Ada orang yang bergelumang dalam kejahatan, dosa dan noda. Ada orang yang hidup di dalam ketaatan dan kebaikan. Jadi banyak. Jadi dalam kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-78 itu, Syekh membahagikan manusia kepada dua golongan, iaitu dua-dua golongan ini adalah golongan orang yang tekun khidmah dan baktinya kepada Allah. Jadi mereka ini telah dibagi oleh Syekh Ibn Atta kepada dua kelompok. Pertama sekali disebut sebagai ahli khidmat, ahlu khidmah, orang yang tekun melakukan khidmah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia bermujahadah, yakni melawan dorongan nafsu yang menarik ke arah yang berlawanan. Nafsu terik kepada menarik manusia ke arah kejahatan, dia lawan untuk melakukan kebaikan.
Nafsu cenderung untuk tidak beribadah, dia lawan untuk beribadah. Jadi ahli khidmah ini begitulah sifatnya, iaitu orang yang menekuni ibadah dalam ehwal, dalam keadaan mujahadah. Dia melawang dorongan nafsu-nafsu dia yang selalu menerik manusia ke arah yang lain daripada itu. Dia lawan nafsu yang cenderung untuk tidur sampai ke naik matahari, dia lawan untuk dibangun subuh, bahkan bangun awal daripada itu dia lawan. Nafsu yang cenderung untuk makan, dia lawan dengan ibadah puasa yang wajib ditambah dengan sunat. Jadi inilah keadaan ahlul khidmah, orang yang berbakti, tekun beribadah, tapi dalam peringkat mujahadah, melawan. Masih ada gangguan-gangguan nafsunya, masih ada tarikan-tarikan nafsunya, masih terasa keberatannya, rasa beban, rasa berat di mari, kadang-kadang rasa malah, tapi dia lawan. Ini ahlul khidmah. Dan mereka ini merangkumi beberapa kelompok, iaitu pertama sekali ahli zuhud, orang yang meninggalkan habuan duniawi yang berlebih-lebihan, yang hanya memiliki dan mengambil sekadar yang diperlukan. Ada sekelompok yang semacam ini. Jadi mereka ini tidak menumpukan perhatian dalam mengumpul hal-hal keduniaan kerana dilihat itu mengganggu ibadah. Jadi mereka lebih kepada ibadah, lebih kepada ilmu, lebih kepada hal-hal yang sifatnya ibadah. Hal-hal keduniaan dia cari juga untuk keperluan hidupnya, tapi bukan keutamaan. Ini kelompok seperti ini dinamakan ahli zuhud. Pemilikan tidak banyak. Dan ada orang yang seperti itu. Yang kedua, golongan ahli yang disebut sebagai ahli ibadah, orang yang tekun melakukan amal ibadah dengan solatnya, dengan puasanya, dengan bacaan Qurannya, dengan qiyamul lailnya, menumpukan perhatian kepada melakukan ibadah-ibadah ini, sehingga banyak waktu dihabiskan untuk tujuan itu. Jadi dua golongan ini, ahli ibadah dan ahli zuhud, sekiranya mereka ini melakukan ini dalam keadaan berlawan dengan nafsu mereka, yakni mereka bermujahadah, melawan dorongan nafsu yang menginginkan sebaliknya, mereka itu disebut sebagai ahli khidmah. Mereka adalah kelompok yang mulia, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dianggap sebagai ada nilai kemuliaannya. Golongan yang kedua, yang juga merupakan orang-orang yang menumpukan perhatiannya kepada Tuhan, kepada Allah, disebut ahlul mahabbah, ahli mahabbah. Perkataan mahabbah itu maksudnya cinta, iaitu orang yang dibukakan hijab hatinya, diberikan cahaya petunjuk, sehingga hatinya itu cenderung kepada Allah, sehingga hatinya itu memperoleh hakikat makrifat terhadapnya, sehingga amal-amal ibadah yang sebelum itu menjadi berat dan beban menjadi ringan baginya. Dilakukan semua itu dengan rasa ringan, dengan rasa asyik. Mereka ini dinamakan ahli mahabbah, orang yang Allah Ta'ala beri kurnia kepada nur, sehingga tersingkap hijab-hijab rohani mencapai hakikat makrifat, sehingga terbuang jarak maknawi dalam hubungan dia dengan Allah, sehingga sentiasa memperolehi dan merasai ehwal dekat dengan Tuhannya. Mereka ini dinamakan ahli mahabbah. Jadi mereka ini melakukan ibadah kadang-kadang lebih banyak daripada ahli zuhud dan ahli ibadah. Tapi dalam keadaan mereka merasa asyik dan gembira, bahkan tidak merasa letih. Mereka ini dinamakan ahli mahabbah. Ada istilah lain yang dipakai oleh ahli tasawuf untuk menjelaskan tentang makna ahli mahabbah ini, iaitu ahli jazbah.
Perkataan mahbah maksudnya cinta, kasih. Kita bila kita buat sesuatu dan kadang kita berahi, hak berat jadi ringan. Maka dalam masalah ini, masalah ibadah dengan Tuhan ini, apabila orang asyik sampai ke darjah asyik, yang berat-berat akan jadi ringan. Sebab itulah kita akan dengar disebut di dalam kitab-kitab manaqib, kitab-kitab yang menjelaskan tentang sirah para awliya dan salihin yang ditulis oleh para ulama. Banyaklah kitab-kitabnya. Al-Yafi'i menulis 2-3 utir kitab menjelaskan tentang tokoh-tokoh ahli tasawuf. Asy'arani pun ada, Ibnu Mulakin pun ada. Mereka ni menulis tentang tokoh-tokoh ahli tasawuf, tentang sejarah hidup dan ajaran-ajaran mereka itu. Jadi di antara kisah-kisah mereka ini yang banyak itu ada disebut tentang bentuk ibadah mereka itu yang agak pelik. Pelik guna. Mereka kalau dalam bab solat, setengah tu solat puluhan bahkan ratusan rakaat setiap malam. Bahkan ada di antara mereka itu yang solat subuhnya dengan wuduk solat isyak. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, puluhan tahun. Seperti itu. Jadi benda-benda macam inilah kalau tidak diulas dengan baik boleh menimbulkan faham yang bermacam-macam di kalangan orang ramai. Orang ramai mikir ke mana? Berat ngaji tasawuf gini, main tak tidur malam ni. Orang ramai kan mikir gitu. Padahal kita kena faham siapa yang melakukan amal seperti ini. Yang kedua, apakah kita disuruh seperti itu atau bagaimana? Itu yang kita kena faham. Jadi bila benda ni tidak dipaham dengan baik, orang hak mengaji yang lebih kurang akan jadi pewin, dia rasa berat. Berat main ngaji tasawuf ni. Main tak tidur malam, tak buh aku, malah aku ngaji tasawuf ni. Mari mikir gitu. Orang hak tak berahi ke tasawuf pula, ni tengok tasawuf ni, tak ada kerja lain. Siang malam duk ibadah, tak cara bidah benda lain, tak cara. Sebab dia tak baca cerita tu secara menyeluruh, dia baca cerita hak tu je. Tidak tahu dalam konteks mana, dalam situasi mana orang berbuat seperti itu. Ni saya nak terangkan. Bahawa mereka itu adalah ahlul mahabbah. Dalam istilah yang lain dipanggil ahlul jazbah. Atau bahasa yang lain disebut ahli tasawuf, orang yang tenggelam di dalam ehwal hatinya. Sehingga hak berat-berat pada orang, pada dia tak ada masalah. Kalau kita tak tidur semalaman, belek mata-mata, dia tak ada jadi masalah. Kalau kita tak makan sehari 2 hari, mepeh. Dia tak makan 3-4 hari, macam tak ada apa-apa. Inilah ehwal mereka itu. Inilah ehwal mereka itu. Dan ehwal-ehwal seperti ini ada pada diri Nabi SAW. Cuma dalam hal seperti ini, kita bukan disuruh ikut pesen tu. Cuma ahli tasawuf cerita dalam kitab-kitab mereka itu, dalam karya-karya mereka itu, dan bukan cerita dongeng. Jadi satu masalah pula pada orang kita learning, bila tengok cerita pelik-pelik ni kata cerita dongeng. Mudah-dah lalu cerita dongeng. Al-Imam Asy-Syafi'i khatam Quran setiap hari sekali, bulan Ramadan 2 kali, 60 kali khatam Quran. Dia kata dah buat guan dah hidup makan, hidup pergi kerja. Dia buat ukur dengan orang lain. Dia tak tahu kawan ni martabat mana. Ada skill, ada ehwal yang khusus bagi mereka itu. Jadi kita ni bila congok dengan akal, jadi tak apa nak siku. Padahal itu sebahagian daripada, sebab itu perkara-perkara seperti ini disebut karamatul awliya. Keramat. Bila sebut keramat, sudah tentu benda tu benda luar biasa, pelik. Kalau biasa, orang tak panggil keramat pula. Memang pelik. Sebab tu orang panggil keramat. Sebab tu orang panggil karamah. Sebab memang benda tu pelik. Tapi nak khabar orang kita ni, bila terlalu dikuasai oleh rasional, dia menolak perkara yang sudah diterima dalam dunia Islam ini, kekeramatan awliya. Orang tolak.
Sebab atas dasar tak pernah masuk akal. Dia baca Quran main 60 kali sehari, 60 kali sebulan, 2 kali sehari baca Quran. Dia buat Quran memang pelik. Sebab tu dinamakan keramat. Karamah. Ini kita banyak berlaku pertemuan pemikiran. Sebab apa? Kerana ilmu kita ambil dari internet tak? Orang kita hari ni banyak ambil ilmu kat internet. Ambil ilmu kat pakai mengaji sendiri. Orang dulu ada susu galu pengajian keilmuannya. Bertitisan ilmunya. Sambung menyambung ilmunya. Daripada satu generasi ke satu generasi. Terpelihara riwayatnya, dirayahnya, yakni lafaznya yang diterima dan kefahamannya diambil daripada susu galu guru-guru yang bersambung-sambung silsilah ilmunya itu. Orang lain ni tak apa nak penting benda tu. Dia penting pakai akal kritis. Kodok-kodok kritis. Dok kritis ni, ni kena kritis ni. Ni dah masuk akal, dok kritis ni, dok logik mana. Habis penuh janang. Gini. Ini penyakit. Jadi dia, sebab tu Sayyidina Ali kata, sekiranya nak beritahu Sayyidina Ali ni, di sebalik kalam yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali nak menggambarkan semacam ada kebimbangan. Kebimbangan orang akan menafsir agama semata-mata merujuk kepada logik akal. Lalu Sayyidina Ali pun beri suatu ungkapan, nak kabarnya ada benda yang boleh dipikirkan, ada benda mudah nak fikir dengan akal. Macam mana kata Sayyidina Ali? Sekiranya kita salah satu daripada masalah-masalah fiqh dipanggil mashu alal khuf. Ni sapuh atas kasut ni. Orang nak semayang dia pakai kasut kulit, tutup molek, dia sedang berwuduk, bila dia batal, bila nak ambil semayang, dia tak payah cabut kasut dia tu, disapuh oleh atas. Kata Sayyidina Ali, sekiranya agama ni nak difaham dengan akal, dalam masalah khuf ni, hak sepatutnya kena sapuhnya topok kasut lah. Tapi Nabi tak suruh sapuh situ. Nabi suruh sapuh bahagian atas ni. Sedangkan munasabah akalnya sepatutnya bawah ni lah, sebab tempat dia pijak. Pijak situ, pijak sini. Tapi ternyata bukan itu yang disuruh oleh Nabi. Itu kata Sayyidina Ali. Sekiranya agama ini diambil dengan akal, berarti sapuh bawah tu lebih munasabah lagi. Tapi ternyata tidak. Syariah bukan itu. Dia adalah wahyu. Bertunjuk. Ini pertemuan yang kita kena faham. Ada benda yang boleh kita pakai dengan akal kita, ada benda yang kita tak boleh. Sekiranya riwayatnya sahih dari Nabi, kena terima. Jadi kelompok ini, kelompok ahli mahabbah ini, saya nak kait tadi tu, bahawa mereka inilah yang disebut di dalam kitab-kitab ahli tasawuf, yang ibadah mereka itu kadang-kadang tadilah ratusan rakaat. Mereka baca rakaat, mengkhatamkan Quran 2 kali, 2-3 kali sehari. Orang yang hatinya asyik, dan selalunya Allah Ta'ala zuhirkan pada mereka ini benda-benda yang agak gharib, agak luar biasa. Tapi dalam pengajian ilmu tasawuf, bukan itu yang kita disuruh ikut. Bukan itu. Cuma disebut, para ulama menyebut kisah ini sebagai kisah kekeramatan awliya. Bukan tujuan untuk kita ikut. Jadi kalau kita tak berhati-hati dalam perkara ini, timbul salah faham. Di kalangan orang yang nak belajar tasawuf sendiri akan rasa berat mengaji tasawuf, padahal benda tu tidak disuruh pun. Dan bagi orang yang tak berahli tasawuf, inilah lubang besar. Dia nak kata tasawuf benda hodok masuk akal, hodok logik, macam-macam lagi lah. Jadi itulah intipati, itulah kesimpulan kalam hikmah yang ke-78 tu. Syekh Ibn Atta' nak beritahu ada dua golongan manusia dalam hubungan ibadah mereka terhadap Allah. Ada orang beribadah dan tekun tapi merasa keberatan, merasa kepayahan, dan orang ini perekat mujahadah. Ada orang melakukan ibadah dan kadang senang, bahagia, asyik. Mereka ini tidak merasa beban dan keberatan ibadah dalam melakukan ibadah-ibadah itu. Baik. Adapun kalam hikmah yang ke-79 pula,
Sebenarnya ada kaitan dengan kalam hikmat yang sebelum ini. Ada kaitan. Dalam kalam hikmat yang ke-79 ini, Syekh nak menyatakan suatu masalah yang dibicarakan dalam masalah tasawuf, tidak dalam masalah fiqh, iaitu masalah waridat. Waridat ini dalam istilah ahli tasawuf, warid ni kalau bahasa juga, dalam bahasa kita maksudnya hak benda hak mari, hak datang, sesuatu yang datang. Tapi dalam istilah ahli tasawuf, perkataan waridat ini dengan makna pemberian dan anugerah Allah yang khusus kepada hamba-Nya. Sesuatu yang diberi secara khusus kepada seseorang yang tidak diberi kepada orang lain. Apa bendanya? Banyak. Antaranya benda-benda tadi, diberikan hati yang terbuka hijab, mendapat asyik dengan Allah, mendapat hakikat makrifat. Benda-benda ni tidak semua orang boleh. Maka yang mendapatnya adalah pemberian khusus daripada Allah. Demikian juga kekeramatan, perkara pelik yang Allah Ta'ala jadikan dan kaitkan dengan para salihin, para awliya. Benda-benda ni tak jadi pada semua orang, terjadi kepada orang tertentu sebagai kurnia khusus daripada Allah. Demikian juga firasah yang benar, yakni tirikan yang tepat, kasyaf, dibukakan hijab yang terselindung menjadi nyata padanya, sebahagian yang merupakan sebahagian dari kurnia Allah kepada hamba-hambanya. Itu juga bukan semua orang dapat, diberikan kepada sebahagian hambanya, anugerah khusus. Dan macam-macam lagi. Diberikan iman yang teguh, yang tidak goncang dengan apa jua pun, makrifat yang yakin, dan tidak semua orang dapat. Jadi semua ini disebut sebagai waridat, kurnia-kurnia Allah yang khusus. Baik. Dah hak lain bukan kurnia Allah. Timbul pertanyaan pula. Hak lain ke mana? Bukan kurnia Allah. Semua benda adalah kurnia Allah. Orang melakukan solat walaupun 2 rakaat, hakikatnya juga kurnia Allah. Tapi kenapa ahli tasawuf mengkhususkan kepada benda-benda tadi saja sebagai kurnia Allah? Cuma begini, ahli tasawuf nak menjelaskan, apa yang disebutkan tadi itu sebagai waridat adalah nyata kurnia Allah dan tersembunyi usaha manusia. Sebab kalau benda tu boleh diusahakan, orang boleh dapat belaka. Tapi tidak semua yang mendapatnya. Jadi yang nyata pada perkara-perkara tadi adalah kurnia Allah. Tapi selalunya ada kaitan dengan usaha amalan yang diusahakan oleh manusia. Adapun amalan-amalan biasa ini yang boleh dibuat oleh siapa saja, solat sunat, qiyamul lail, puasa sunat, yang boleh dibuat oleh siapa saja, itu juga sebenarnya kurnia Allah. Tapi yang zahir dan nyata pada perbuatan itu adalah usaha manusia. Sebab roliknya manusia boleh senang, dengan agak senang untuk mengusahakannya. Manusia rasa lebih mudah untuk melakukannya. Maka yang nyata pada perbuatan-perbuatan itu adalah usaha manusia. Tapi kalau tidak dengan kurnia Allah, tak nak buat juga. Jadi pokok pakal, kullum min indillah. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah belaka. Cuma hak perbuatan manusia orang boleh buat belaka ni nyata perbuatan dan usaha manusia. Adapun pemberian-pemberian tadi tu tak nyata perbuatan manusia, yang nyata adalah kurnia Allah. Sebab hak pertama tu ramai orang boleh buat. Adapun hak kedua itu tidak semua orang dapat. Jadi hak pertama tu nyata usaha manusia, hak yang kedua itu nyata kurnia pemberian Allah. Tapi hakikatnya semuanya datang daripada kurnia Allah. Supaya kita faham. Jadi saya terangkan itu, saya takut orang dah nak siku dengan akidah pula, tauhid. Tak siku ke mana? Hak ni nya pemberian Allah, hak lain itu bukan pemberian, hak lain itu hak manusia. Itu saya sebut tu supaya kita fahami, supaya kita dapat kait, supaya jangan canggah dengan akidah yang kita belajar, bahawa semuanya itu la haula wala quwata illa billah.
Jadi ada dalam syarah kepada kalam hikmat yang ke-78 ini ada kisah yang saya nak baca balik, iaitu kisah berkait Nabi Musa. Macam mana Allah mewahyukan kepada Nabi Musa AS. Ini kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi kisah-kisah seperti ini selalunya disebut Israiliyat, kisah yang berkait dengan Bani Israel, termasuklah kisah Nabi-Nabi mereka itu. Tapi tidak semua Israiliyat itu ditolak. Sesuatu yang ada susu-galuh periwayatannya yang tidak bercanggah dengan syariat agamanya, maka yang itu boleh kita terima. Jadi Allah telah memberi wahyu kepada Nabi Musa bagaimana? Tahukah engkau mengapakah aku mengangkat engkau sebagai Nabi yang langsung mendengar kalamku? Jadi dalam wahyu itu Allah tanya Nabi Musa, kau tahu tak wahai Musa, apa sebab aku pilih engkau sehingga aku berikan engkau martabat yang dinamakan sebagai taklim, yakni dapat berbicara secara langsung dengan Allah, yang merupakan khususiah Nabi Musa. Setiap Nabi ni dia ada khususiah dia. Ada hal-hal yang khusus bagi dia. Kalau Nabi Musa, khususiahnya adalah dapat berbicara secara langsung dengan Allah yang kita tidak tahu hakikatnya. Sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Bagaimana? Itu benda yang tidak kita dapat maklumi. Allah kekal dengan sifat asalnya, tidak menyerupai segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada, dia tidak menyerupai sesuatu, dan sesuatu itu pun tidak menyerupainya. Mukhalafatuhu dalam usuluddin, benda ini disebut sebagai mukhalafah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan itu berbeza, bersalahan, tidak sama dengan segala yang baru makhluknya itu. Dalam segenap segi, dalam segenap perkara. Kalau makhluk itu dapat kita bayangkan, dapat kita fikirkan, Tuhan tidak dapat kita bayangkan dan fikirkan. Hanya diyakini wujudnya dan sifat-sifat kesempurnaannya. Bagaimana hakikat sebenar Tuhan tidak dapat difikir, dibayangkan. Hanya dipercayai dan diyakini kewujudannya dengan dalil-dalil yang ada. Kalaulah manusia itu ada tempatnya, Tuhan tidak seperti itu. Kalaulah makhluk itu ada rupa bentuknya, Tuhan tidak seperti itu. Kalaulah makhluk itu ada anggota itu dan ini, Tuhan tidak seperti itu. Ini kena pegang kemah-kemah ini. Jangan goyang ini. Sebab apa? Hari ini banyak mari angin ribut. Banyak mari angin ribut ni. Nak ogeh ni stay ni. Saya satu ketika di pejabat saya, tiba-tiba ada orang tok selah kertas di depan pintu bilik saya. Apa benda yang tertulis dalam kertas tu? Orang lebih kurang lah, orang yang berpegang i'tiqad yang mengatakan bahawa Tuhan itu tidak bertempat. Ini adalah i'tiqad yang sesat. Oh, terbalik pula dah. Kita nak tengok juga siapa dia dah mari tok ni. Tuang tak tunjuk sekarang. Dia mari atas kertas je selah, tepek depan bilik kita. Nak menyatakan bahawa orang yang beriktikad Tuhan itu tak ada tepat baginya, itu adalah iktikad yang sesat katanya. Terbalik daripada orang kita pegang. Kita nak tengok mata mana ni, kaki mana. Tak mari tak tunjuk muka sekarang. Pandai atas surat je sekeping. Mari kau sekali tengok. Kita nak tengok balah mana orang ni. Ini nak kabuh tadi ribut. Ribut. Cuba nak ogeh ni pemikiran akidah yang kita warisi sejak dari dulu. Bahawa Tuhan itu sifatnya tidak menyerupai sesuatu. Tidak ada tempat baginya, tidak ada rupa baginya. Tidak ada anggota baginya.
Tidak segala-galanya, tidak dapat difahami hakikatnya. Sehingga Nabi sebut, Subhanaka, Maha suci engkau, la uhsi sana'an alaika. Aku tak mampu nak sanjung engkau. Yani aku tak mampu nak mensifatkan engkau dengan hakikat sifat yang sebenar. Tak mampu. Sebab Tuhan itu Maha suci yang tidak mampu dijangkau oleh sesiapa. Hakikat zatnya. Kesempurnaan yang tidak ada sebarang kekurangan padanya. Cuma kita kena menerusi, kalau usuluddin disebut sebagai dalil-dalil. Kalau tasawuf pula disebut sebagai tajalliatnya, kenyataan darinya. Itu kita boleh kenal dia. Kau jalan tu. Hakikat zatnya menjadi rahsia yang tersembunyi. Tu biar kita biar kukuh situ tu. Tiba-tiba mari satu ajaran kau bawa Tuhan mai atas langit pula lah. Di arasy lah, situlah, sini. Tuhan berada di mana-mana pula dah. Macam-macam beseng lah. Ni ribut-ribut orang mari hari ni. Macam-macam beseng. Kena jaga-jaga belaka. Saya dengar-dengar berita-berita yang sampai saya. Benda ni wallahu alam, kita hanya dengar perkhabaran yang sampai kepada kita lah. Dikatakan bahawa pergolakan yang berlaku di Iraq, di Syria sekarang ada kaitan dengan pegangan-pegangan ini. Sehingga dikatakanlah orang-orang ni ditanya dulu, di mana Tuhan? Kalau dia jawab Tuhan itu tidak ada tempat atas pegangan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ni. Ni lah jawapannya. Kalau kabar atas langit di arasy, selamat. Selamat. Berarti kita tahu siapa yang dalang, yang menghura-harakan, yang menjadi punca kepada pergolakan di situ. Kita tahu siapa orangnya. Bukan orangnya, siapa penggeraknya, aliran mana yang masuk ke situ. Kena jaga-jaga. Jangan sampai ke tempat kita ni. Jangan sampai. Jadi Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, apa sebabnya aku pilih engkau wahai Musa, sehingga kau mendapat martabat, dapat berbicara dengan Allah secara langsung. Jawab Musa, Nabi Musa jawab, engkau yang lebih mengetahui ya Allah, engkaulah yang lebih tahu. Berfirman Tuhan pun berfirman lagi, Ketika aku larikan semua kambing Nabi Syuaib yang kau pelihara itu, yakni pernah berlaku ketika Nabi Musa diburu oleh Fir'aun, lari, akhir sekali berada di bawah naungan Nabi Syuaib, sehingga akhir sekali dia berkahwin dengan salah seorang anak Nabi Syuaib tu dan mengambil upah jaga kambing-kambing Nabi Syuaib. Berlaku satu peristiwa ni, iaitu ketika kambing-kambing Nabi Syuaib itu tumbuh lari. Hakikatnya Allah Ta'ala lah yang melarikan kambing-kambing itu. Sehingga dengan susah payah engkau mengejar kambing-kambing itu. Nabi Musa pun kejarlah kambing yang bercedera yang lari ni untuk mengembalikannya. Tetapi kemudian setelah kembali semuanya, setelah itu kambing-kambing yang lari itu balik asal balik. Engkau tidak merasa janggal atau marah. Engkau Musa tak rasa marah dengan sebab tu. Masa tengah kambing lagi, kamu kejar situ sini, tiba kejap akhir sekali Allah Ta'ala kembalikan kambing-kambing itu. Bila balik, mudah marah ke kambing tu. Kita ni kadang-kadang cari minyak lalu lepas kambing bayang duk lari. Pedah ke kambing pula lah. Tapi Nabi Musa bila kambing tu mau lagi balik, tidak marah. Maka itulah sebabnya, kata Allah, itulah sebabnya. Baik, kalau kita kaitkan, gandingkan sebab kisah, sebab tak marah je, lalu mendapat martabat yang mulia, munasabah tak? Tak padang. Nak kabarnya seolahnya Allah dalam kisah ni nak diberitahu kepada kita bahawa pemberian itu semata-mata anugerah kurnia Allah. Cuma hanya dikaitkan dengan kisah yang kecil je. Kambing lagi balik tak marah. Tu je.
Sebenarnya tidak seimbang, tidak setimpal dengan ganjaran hak yang diberi oleh Allah itu. Martabat taklim. Jadi yang nak diberitahu bahawa pemberian itu sebenar-benarnya adalah semata-mata kurnia Allah. Bukan dengan tahkih itu sangat. Cuma dikaitkan sebagai sebabnya. Dan demikian juga kita hari ini. Amal ibadah yang kita buat, segala amal soleh yang dapat kita kerjakan, hakikatnya itu adalah sebab saja. Sebab yang dengannya dijanjikan Allah akan diberikan ganjaran di akhirat. Jangan sampai kita mengaitkan amalan kita nanti dengan habuan yang akan kita dapat. Seolahnya itulah harga amalan kita. Kita sudah terbabas. Silap. Bukan itu. Kadang ada hadis yang menyebut, lan yuji ahadakum amalu. Selama-lamanya amalan seseorang itu tidak akan menyelamatkannya. Jadi kita buat ini, berusaha untuk buat yang terbaik, lalu kita mengharapkan diterima oleh Allah dan diberikan apa yang dijanjikan. Tapi itu bukanlah harga amalan kita. Ini prinsip yang digariskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah amal. Dia ada kaitan dengan akidah yang kita pegang. Apa benda akidahnya? Tauhidul af'al. Esanya pembuat segala kejadian. Yani segala kejadian yang berlaku, kecil ke besar ke, hakikatnya adalah perbuatan Allah. Cuma manusia ini ada kaitan dengan usaha ikhtiar dia. Mana-mana usaha dia, niat dia, ikhtiar dia yang bertepatan dengan syarak, berdepatan dengan kehendak Allah, bertepatan dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, jadilah. Mana-mana usaha dia, mana-mana niat dia, usaha dia yang tidak bertepatan dengan kehendak Allah, tak akan jadi. Lalu dasar pahala kat mana? Atas niat dia tadi lah, atas usaha dia. Sebab tu, sekiranya terjadi perbuatan jahat dan salah yang bukan kerana niat dan ikhtiar manusia, sekalipun perbuatan itu dosa, tidak dikira dosa. Tidak dikira. Sebab dosa pahala ini atas usaha ikhtiarnya, bukan atas perbuatan yang terjadi. Orang yang termakan benda orang, termakan. Tapi kita tengok dari luar ni, dia makanlah. Tapi kita tak tahu dia makan ke atau termakan, dia sendiri yang tahu. Tapi kita ni kat luar ni, terpaksa kata, mau makan orang lah. Kita ni. Tapi, dia pula ke mana? Tengok, apa keadaan sebenarnya. Pada kita, salah. Sebab apa? Makan orang. Jadi kita kena hukum cara zahir lah. Tapi dia, di sisi Allah, sekiranya dia termakan, bukan kehendaknya, bukan pilihannya, dia tidak berdosa. Tak berdosa dia. Jadi dosa pahala di situ. Ini kalau kita tak jelira molek, kita tak nak siku, kadang-kadang orang keliru banyak sini ni. Keliru nak kait. Mana usaha kita, mana pula takdir Allah. Tak dia nak siku, tak dah nak siku. Ia tak lumak molek tu, ia tak lumak molek. Ia tak dah nak siku. Nak siku antara takdir dengan perbuatan kita ni. Dah kalau ditentukan segala-galanya, mana kita? Buat benda kita pula? Mari, belok dah pening situ. Jadi sekarang jelas. Hakikatnya, segala apa yang terjadi adalah kudrat dan iradat Allah. Cuma bahagian syariat kita ni disuruh mengusahakan. Sekiranya usaha kita selarah berbetulan dengan kehendak Allah, jadilah perbuatan tu. Tapi sekiranya usaha kita, niat kita dan usaha kita tu tidak bertepatan kehendak Allah, tak akan jadi perbuatan tu. Maka di situlah, atas usaha itulah adanya dosa pahala, bukan atas kejadian itu. Atas usaha ikhtiar untuk melakukan perbuatan itulah ada nilaian baik buruk dosa pahala atas perbuatan manusia itu. Di sinilah kita boleh faham rahsia hadis Nabi
Rahsia rufi'al qalam an salas, diangkat qalam, yakni tidak ditulis sebagai dosa, an salas, terhadap 3 perkara, 3 jenis perbuatan manusia. Pertama sekali kata Nabi, al-khata', perbuatan yang sifatnya adalah salah. Apa makna perbuatan yang salah? Salah ni berarti tidak disengajakan. Bahasa mudah, perbuatan yang berlaku bukan dengan niat dia. Salah. Oh, salah setara. Tersalah makan hak orang, tersalah ambil benda orang. Salah. Jadi perbuatan ini perbuatan yang tidak ada pilihan dia, perbuatan yang tidak ada niat dia, perbuatan yang tidak ada ikhtiar dia. Kata Nabi, rufi'al qalam, diangkat kalam, tidak ditulis dosa sekalipun berlaku. Yang kedua, an-nisyan, perbuatan yang terlupa. Apa maksud perbuatan yang terlupa? Terlupa. Benda tu berlaku dan kadang dia terlupa. Bila sebut perbuatan ini terlupa, berarti perbuatan yang tidak ada pilihan dia, perbuatan yang tidak ada kemahuan dia. Dia terlupa. Balik naik kereta, jauh perjalanan, dan Allah, Zuhur, Asar, Maghrib, lepas tiga-tiga. Balik. Balik duk naik jalan jauh ni, nak pergi ni. Terlepas 3. Dalam mazhab kita tak ada jamak sampai ketiga gitu tu. Mazhab fiqh hanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya je. Tak ada. Tapi ada satu kisah yang menarik. Tapi orang kita ni mengagung-agungkan tokoh ini. Dianggap sebagai reformis, mujaddid, tokoh pembaharu dunia Islam. Siapa dia? Syekh Muhammad Abduh. Orang tak tahu cerita. Kalau orang yang belajar tamadun Islam, tokoh ni diagung-agungkan, dimuliakan, dianggap sebagai pembaharu. Tak pernah pergi haji. Tak mau pergi, tak tahu sebaik, tak mau pergi buat apa tahu. Padahal hidup Mesir dekat je. Syekh An-Nabhani, dia cerita, aku pernah berada dalam satu majlis dengan ni Syekh Muhammad Abduh ni, yang disanjung oleh tokoh-tokoh yang dianggap pembaharu dunia Islam. Orang sanjung. Tapi aku tak tahu kisah ni. Nak kait dengan jamak ni, jamak 3-4 waktu ni. Jadi kata Nabhani, ketika aku berada di rumah itu, aku tengok dia ni tak semayang daripada Zuhur, Asar sampai Maghrib. Tidak semayang sekarang. Jadi sebab nak kata tak tengok, sebab aku ada situ. Siapa tanya aku solat, tapi aku tengok dia tak solat. Siapa sudah? Jadi akhir sekali, kata Nabhani, aku jumpa dengan murid dia, juga disanjung oleh tokoh-tokoh yang menganggapnya sebagai tokoh pembaharu, penulis kepada tafsir Al-Manar. Siapa dia? Sayyid Ridha, murid dia. Jadi aku tanya Syekh Sayyid Ridha ni, Rashid Ridha, Rashid Ridha. Jadi aku tanya dia, macam mana guna Mak Abdul ni pula sembahyang? Jadi ternyata bahawa murid dia ni, Rashid Ridha ni, mengakui memang berlaku benda tu. Cuma dia kata apa? Mungkin itu ijtihad dia lah tu. Nak kabarnya ada juga ijtihad sampai gabung 3 part ni. Nak kabarnya bahagambang lah tu. Hakikatnya tak ada dalam fiqh Islam boleh gabung sampai 3 begitu, tak ada. Tanyalah mazhab-mazhab lain, tak ada. Siapa boleh gabung sampai 3 tu. Tapi nak kabarnya murid dia ni, Rashid ni, cuba nak mengendorkan keadaan lah. Dia kata mungkin itu atas ijtihad dia lah, gitu gini ni. Dia berikan orang gitu. Nak kabar, saya nak kaitnya bahawa dalam fiqh Islam tak ada orang jamak siapa gitu. Carilah mazhab mana-mana pun. Jadi itu masalah dosa pahala. Perbuatan yang kedua, nisyan, lupa.
Bila sebut lupa, perbuatan tu tidak disengajakan. Dia terlupa kali bulan Ramadan makan nasi lemak sepinggang kenyang tu. Orang tengok keli-keli hidup kabur sekarang. Hidup kabur. Tengok dah hidup kabur. Ni tengok pelik lah keli kawan ni. Tapi hidup kabur nak kata apa? Orang nak jadi mulut pun jadi bisu dah pun nak cakap orang lain. Nak jadi rezeki ke dia gitu. Makan kenyang. Nambah pula tu kena molek. Hidup kabur sekarang. Jadi rezeki dia lah gitu. Puasanya tetap sah. Dan dia tidak berdosa. Kerana kejadian itu terlupa. Nisyan. Rufi'al qalam. Tidak ditulis sebagai dosa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi. Yakni segala perbuatan yang terpaksa, dia terpaksa buat. Dipaksa dan terpaksa dia buat. Allah Ta'ala saja yang tahu tentang situasi orang yang terpaksa ni. Banyaklah terpaksa. Dia dipaksa ke, dia ancam nyawanya termasuk. Atau dia terpaksa makan sebab kebuluran, tak ada makanan lain. Dia terpaksa buat sebab kalau tidak mati dia. Dia terpaksa makan makanan yang haram. Kerana itu saja yang ada pilihan. Tak ada. Kalau tidak makan ni, dia boleh mati dengan sebab dia terpaksa buat. Jadi zahirnya dia melakukan larangan kerana makan makanan yang diharamkan. Tapi rufi'al qalam, kata Nabi, diangkat qalam, tidak ditulis sebagai dosa. Sebab apa? Dosa pahala itu atas usaha ikhtiar manusia, bukan atas kejadian. Atas kejadian kembali kepada hakikat yang asal, perbuatan Allah. Atas kejadian yang asal. Dalam hadis, seorang pelacur yang memberi minum kepada anjing, tiba-tiba Allah bersyukur kepadanya dan mengampunkan semua dosanya. Pelacur tiba-tiba dapat kurniaan, terampun segala dosanya. Ini disebut dalam hadis. Padang tak? Perbuatannya apa? Hanya beri minum kepada seekor anjing. Bukan beri minum ke orang nak pergi Mekah. Beri minum ke anjing. Terampun semua dosanya. Berarti nak beritahunya apa? Mendapat pengampunan semua dosa itu adalah kurnia daripada Allah. Bukan timbal balas dari perbuatan itu. Itu tidak sepadan. Itu. Jadi oleh kerana sudah sampai waktu, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.